kami datang menyahut seruanmu, labaikallah. Takut Allah tak suruh datang pun. Mereka ketakutan. Padahal mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Ahli syurga yang tak pernah mengaku ahli syurga. Kita yang tak ada yang Allah jamin dalam Quran sebagai ahli syurga. Kita buat lagu apa? Kita bercinta sampai ke pintu syurga. Tuan, penyakit ni sangat bahaya. Saya pernah dengar lagu dulu kan. Apa lagu tu kan? Kita bercinta hingga ke pintu syurga. Satu benda yang tak pernah dibuat oleh orang-orang yang dijamin syurga pun. Penyakit ni sangat bahaya. Dia perasan baik. Ubat dia, sebagian para ahli tafsir sebut, bila mana kita tahu yang sekarang tuan-tuan dah tahu, saya pun dah tahu, tuan-tuan dah tahu. Setelah kita baca tafsir ni, kita nak ubati penyakit ni, Allah tak sebut secara jelas, tapi kita tahu bahawa kalau kita ada penyakit tu, kita iktiraf, baik aku ni. Kita sebut, aku ni macam Yahudi lah. Sebut yang tu kan. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan baik sangat, mengaku depan orang, keluarga saya baik, tunangan saya baik, sebut dalam hati sendiri, perangai ni macam Yahudi dah aku ni. Macam tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perangai Yahudi macam tu. Kita bila sedar kita macam tu, Yahudi dah aku ni. Sebut kat hati sendiri. Supaya mudah-mudahan kita sedar perangai ni perangai orang-orang Yahudi, perasan baik. Perasan baik. Okey. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallah khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Okey, ubat yang kedua Allah sebut, kalau betul lah Allah suruh jawab kan kepada orang Yahudi. Kalau betul lah dakwa kamu ni semua ni ahli-ahli syurga semua belaka, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Harapkanlah kematian jika kamu orang-orang yang benar. Cuba harapkan kematian. Ataupun mati sekarang boleh tak? Kenapa itu jawapan Allah Ta'ala? Kenapa itu jawapan Allah? Kalau betul kamu ahli syurga, mati sekarang. Tuan, Yahudi, mereka tahu. Mereka sebut kepada para sahabat, akhirat jauh lebih utama berbanding dunia yang fana ni. Mereka tazkirah power Yahudi ni. Mereka sebut keutamaan hari akhirat berbanding dunia. Dunia ni hina, akhirat yang paling mulia. Dah kalau kamu dakwa kamu di syurga, mati sekarang lah. Duduk dunia buat apa? Jawapan Allah. Yang Allah suruh jawab kepada mereka, kalau kamu klaim kamu ni ahli syurga, yang kamu kata kamu ni lakumud darul akhirah indallah khalisah. Kami semua ialah ahli syurga pada hari akhirat di sisi Allah secara ikhlas, kami ahli syurga. Kalau betul kamu ahli syurga, matilah sekarang. Duduk dunia buat apa, dah ahli syurga kan? Kan? Mati sekarang. Tuan-tuan, yang ni ubat ataupun ini satu cara nak menjawab dengan cara mematikan hujah orang Yahudi. Kita tuan-tuan, kalau kita yakin kita ni ahli syurga, cakap contohlah kan, ada orang ngaku saya ni ahli syurga. Tuan cakap kat dia, kalau contohlah kan, kita punya saudara muda kita ni kan, ahli syurga cuba mati sekarang. Berani tak? Kalau tak berani, sebab apa kan tak berani? Sebab tipu kot kan. Sesiapa pun, ustaz kata ustaz ahli syurga, cuba ustaz mati sekarang. Kebanyakan orang tuan, punca dia takut kematian sebab apa? Sebab dia ada dosa. Takut mati. Sebab sekarang ni bila Rasulullah jawab kepada mereka, fatamul mauta in kuntum sadiqin. Kalau betul kamu ahli syurga, harapkanlah kematian, matilah sekarang. Kalau kamu orang-orang yang benar, mati masa pergi syurga kan. Dunia duduk kat dunia nak buat apa? Pergi syurga lah. Tapi Yahudi jawab apa? Yahudi jawab pada ayat yang ke-95, Yahudi kata, walayatamannau. Bukan mereka kata. Sekali-kali Allah menyebut dalam ini, walayatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Sekali-kali tidak mereka akan minta mati. Mereka tak akan nak mati punya. Sekali-kali. Memang penafian yang sangat penafian. Walayatamannaunahu abada. Selama-lamanya mereka tak minta mati. Bima qaddamat aydihim. Sebab apa? Sebab apa yang dibuat oleh tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Demi Allah, Allah mengetahui
perbuatan orang-orang yang zalim. Okey tuan-tuan, bila Nabi minta mereka mati sebab mereka dah dakwa mereka ahli syurga, Nabi minta mati, Allah kata kepada kita semua, wala yatamannawnahu abada. Mereka tak nak mati bila kan? Sehari dua tak. Mereka selama-lamanya tak nak mati. Sebab apa? Tuan, orang yang tak nak mati sebab apa tuan? Tu Allah kata, bima qaddamat aydihim, sebab ada dosa. Orang yang tak berani mati ni, ataupun senang cerita orang yang takut mati ni, satu perangai itu perangai Yahudi, takut mati. Yang kedua, takut mati sebab apa? Sebab ada dosa. Sebab ada dosa. So tanya saya ke, Ustaz mati sekarang boleh tak? Tak nak. Sebab apa? Sebab ada dosa, aku takut nak mati. Tanya Tuan Imam kita, Tuan Imam mati sekarang boleh tak? Tak nak, sebab apa? Sebab ada dosa. Tuan tanya diri sendiri, tanya orang lain, tanya diri sendiri sekarang ni. Kita ni berani tak mati sekarang? Kalau tuan rasa tak nak mati sekarang, sebab apa tuan? Ada dosa tu. Sebab Allah sebut Yahudi tak nak mati pun. Bohonglah maknanya. Dia kata mereka ahli syurga. Tapi sekarang ni tak nak mati selamanya. Dah kalau ahli syurga mati sekarang dah masuk syurga kan. Dia tak nak sebab tu Allah kata bima qaddamat aydihim, sebab perbuatan tangan-tangan mereka. ID ni tangan-tangan mereka lah. Tangan yang banyak lah. Allah rujuk kepada orang-orang Yahudi, tangan mereka kan. Kalau dalam surah Al-Masad, tabbat yada. Yada tu merujuk pada dua tangan. Dua tangan Abu Lahab lah. Yadun satu tangan. Yadun satu tangan, ID banyak tangan, yada dua tangan. Arab punya mufrad musanna dengan jamak. Bahasa Arab lah. Yadun tangan, ID banyak tangan, yada dua tangan. Tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Bima qaddamat aydihim, di atas sebab perbuatan yang lampau tangan-tangan mereka. Berarti ramailah Yahudi yang buat jahat, yang bohong tu. Kenapa Allah guna tangan tu tuan? Sebab nak menggambarkan perbuatan keseluruhan dosa-dosa mereka. Dosa tuan, kebanyakan dosa ni yang campur tangan tu tangan. Campur tangan. Dosa ni kebanyakan punca tangan. Kalau mengumpat pun tangan buat syarat juga. Dia tunjuk orang ni tangan lah. Rasuah pun tangan. Pergerakan apa pun dosa kita, tangan dia akan ambil, dia akan campur sekali tangan. Allah menggunakan tangan nak merakamkan, seolah nak menggambarkan keseluruhan. Dia macam seolah ibarat kan. Ibarat yang Allah gunakan menggambarkan keseluruhan perbuatan manusia. Tu orang kalau masak, dia kata air tangan dia. Dia tak kata air kaki dia, kata air tangan. Padahal kaki gerak juga. Dia kata air tangan. Ini saya punya buah tangan. Buah tangan. Sebab nak menggambarkan seluruh kerja buat dia. Dia tak kata buah kepala ke, buah kaki, tak kata. Dia kata buah tangan. Okey tuan-tuan. Yahudi takkan nak mati. Allah nafikan perkara tu. Mereka takkan nak mati. Sebab apa mereka tak nak mati? Sebab satu, dia bohong. Dan kedua, dia takut mati sebab perbuatan dosa-dosa mereka. Mereka tak nak mati. Padahal para sahabat Nabi SAW, mereka bila sebut ada peluang kematian, mereka kejar. Ni orang beriman, tak takut mati. Kita tuan-tuan tanya diri sendiri, kalau takut mati, macam Yahudi. Tak tanya orang lain, tak tanya orang lain kan. Tadi contoh, tanya diri sendiri tuan-tuan. Takut mati tak? Mati sekarang boleh tak? Tak nak. Sebab apa tak nak? Sebab ada dosa. Kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Para sahabat Nabi SAW, mereka tak ada sikap macam ni. Mereka memang berlumba-lumba nak kejar syurga Tuhan. Mereka tak takut khabar-khabar kematian ni. Mereka dengar. Sebab apa? Sebab contoh macam Hanzalah kan. Hanzalah, sahabat Nabi yang syahid dekat Madinah. Dia baru sehari kahwin. Malam pertama baru sekali. Pagi subuh Nabi kata perang. Dia pergi perang, tak sempat mandi lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sebab dalam minda dia ada gambaran syurga, nak pergi syurga. Bila dah ada gambaran syurga, dunia ni kecil bagi dia. Dia tak ada apa-apa. Walaupun baru sehari kahwin, dunia apa sangat dunia kan? Baru sehari kahwin. Kita dah 40 tahun, 60 tahun kahwin pun tak mau lagi. Pun takut lagi. Bukan dekat tuan-tuan, saya pun sama. Duduk cakap pakai mic boleh lah. Tapi kalau saya duduk bawah, saya sama macam tuan-tuan. Kita sama tuan-tuan.
agama ini menggambarkan contoh yang tinggi-tinggi ni Nabi, para sahabat Nabi SAW. Baru sehari kahwin dah pergi berperang, tak sempat mandi lagi, dah perang, dah syahid. Para malaikat mandikan jenazah dia. Dan mereka, para sahabat Nabi, dia tak menggambarkan nikmat dunia ni penting. Tak, dia gambaran dia nikmat akhirat yang paling penting. Kan, isteri kan. Kalau kita nampak gambaran bidadari, cuba tengok isteri kita ada apa? Tak ada apa-apa. Sama juga macam isteri, kalau dah nampak semua bidadari syurga, tengok suami ada apa? Tak ada apa-apa. Yang cakap kuat-kuat lah, cakap perlahan je. Macam tu para sahabat Nabi. Dia pergi mana untuk berjuang angkat agama Tuhan, dia pandang syurga tu terlampau hebat. Dunia ada apa? Tak ada apa. Tu sebab dia berani untuk mengejar kematian. Fatimah alaihissalam. Suatu Nabi nazak, Nabi kata, umur aku tak lama lagi dah Fatimah. Fatimah sedih. Sebab apa? Sebab ayah dia nak meninggalkan dia. Rasulullah nak meninggalkan dia. Kali kedua Nabi bisik pada Fatimah, Fatimah senyum. Sebab apa dia senyum, tuan-tuan? Hadis tu menyatakan bahawa Fatimah ialah, Nabi kata pada Fatimah, kali pertama Nabi kata ayah nak pergi. Fatimah sedih sebab ayah nak tinggalkan dia. Kali kedua Nabi bisik, dia senyum. Sebab apa, kan? Sebab Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Nabi kata kat Fatimah cerita balik pada orang, Nabi kata, aku ialah ahli keluarga Muhammad yang paling awal meninggal dunia lepas Muhammad bin Abdullah. Dia senyum. Maknanya dia suka nak pergi, nak dengar khabar kematian, dia suka. Alhamdulillah, pergilah aku dunia ni. Kau ada apa dunia ni? Dia suka. Cuba kita tengah nazak, tuan. Tuan tengah nazak kan. Bagi tahu pada anak kita, abah harap Along kau lah yang mati dulu lepas ni. Apa nak kita cakap, tuan? Apa nak kita kata agak abah yang cakap macam tu, bah? Sebab apa takut mati belum? Sebab Along ada dosa. Sebab Along ada dosa, sebab takut mati. Tu Allah kata, wala yatamannawnahu abada. Bukan dia tak nak mati, bukan tak nak mati ni, tak nak mati selama-lamanya. Ni memang penakut, tuan. Penakut dosa sungguh. Selama-lamanya, abada, selama-lamanya. Sebab dosa yang mereka buat. Tuan, macam itulah kita, tuan-tuan. Takut dengan khabar kematian sebab dosa. Saya ke, tuan-tuan, bila dengar khabar kematian kita risau, takut. Sebab apa takut? Sebab ada dosa. Jadi pengajaran ayat ini, bila mana dapat khabar kematian, takut kematian, yang ni penyakit Yahudi. Perasan baik, penyakit Yahudi. Kita kena sebut dalam hati kita, ni penyakit Yahudi, aku ada penyakit perangai Yahudi dalam hati aku ni. Jangan sebut orang punya, sebut kita punya. Bila kita rasa perasan baik, anak saya, daripada yang sulung sampai yang kecil, nombor 1 je. Saya pelik kenapa? Oh boy, dia punya perasaan, tuan. Saya pelik kenapa anak saya pandai sangat. Tuan, yang tu sebut dalam hati, insaf, sebut dalam hati, penyakit Yahudi aku ni. Sebut macam tu. Itu je ubat dia. Sebut kita ni Yahudi, perangai macam Yahudi. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran orang-orang yang takut kematian, menandakan mereka ada dosa. Takut kematian menandakan kita ada dosa. Kadang-kadang kita belajar tafsir, belajar hadis, kadang kita perasan kita dah jadi orang yang baik. Sedangkan itulah dia antara penyakit orang-orang Yahudi. Sebab kita perasan kita baik. Baik, tuan-tuan. Ayat 96 sikit. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Dan sesungguhnya akan engkau dapati mereka itulah yang tamak, yang setamak-tamak manusia terhadap hidup, dan lebih dari orang-orang yang musyrik, yang ingin setiap orang dari mereka jikalau diberi umur 1000 tahun, padahal tidaklah akan menunda-nunda atau tidaknya akan bertangguh-tangguh daripada azab panjang umurnya itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ayat ni lanjutan daripada hujah yang 95 tadi. Allah sebut ada manusia yang tamak hidup, seakan-akan nak hidup ribuan tahun. Kan? Nak hidup ribuan tahun untuk tamak haloba. Dia bimuzahzihihi. Dia sangat tamak haloba pada habuan dunia ni sampai dia rasa dia perlu hidup 1000 tahun lagi. Sebab tu dulu saya buat contoh, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pesan pada orang-orang yang fujur, yang zalim ni kan, cakap pada dia nak hidup berapa lama lagi? 1000 tahun. Tuan pernah dengar ada orang tu
Umur dia dah uzur dah tua dah. Pakcik umur berapa pakcik? Pakcik dah 600 tahun dah umur. Tak ada kan? Mana ada? Tak ada kan? Kurang-kurang umur 70. Kadang-kadang 63 meninggal. Imam Nawawi 40 tahun meninggal. Tak ada tuan-tuan orang yang umur 476 tahun. Tak ada, mana ada. Tuan pesan pada orang yang tamak halubun. Yang hidup berapa lama? Berbunuh-bunuhan, tikam sana, tikam kawan sendiri. Pancung kawan, dia khianat kawan sendiri sebab nakkan ketamakan dia pada dunia. So Allah buat contoh, ada orang dia kerja dunia macam umur nak hidup 1000 tahun lagi. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan pegang jawatan politik besar-besar sekalipun, tak ada orang politik yang hidup 400 tahun, tak ada. Sama semua. Jadi kalau tuan-tuan nak kejar sangat habuan dunia ni, nak hidup berapa lama? Nak bina istana 360 juta. Nak hidup berapa lama? Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Para sahabat Nabi SAW, kenapa mereka nak cintakan mati? Contohlah tuan-tuan, contoh kan. Kenapa mereka suka macam Fatimah? Kenapa dia suka bila dengar yang Nabi bagi tahu kaum keluarga Muhammad bin Abdullah yang paling awal meninggal dunia lepas Nabi Muhammad ialah Fatimah. Kenapa dia senyum? Dia seakan-akan kita bagi khabar pada orang kan. Orang tu duduk kat rumah kampung macam reban ayam rumah dia.